Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh setuju ke kalau saya kata, Brother Lim kata Islam agama yang paling disalah ertikan? Yang paling disalah ertikan, bukan saja majoriti bukan Islam salah faham terhadap agama Islam, keliru terhadap agama Islam, malahan ada segelintir umat Islam pun kadang-kadang salah faham terhadap agama Islam. Betul atau salah? Dan macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah faham di kalangan non-Muslim? Macam mana boleh terciptanya salah faham tu? Ada beberapa sebab yang menyumbang sehinggalah non-Muslim ini banyak bertanya tentang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berikan peluang ini untuk saya berkongsi sedikit di masjid, terlupa pula nama masjid. Masjid Sultan Bahia. Alhamdulillah, malam ini kita akan bincang satu tajuk, iaitu soalan lazim yang non-Muslim ataupun orang yang bukan Islam yang bertanya mengenai Islam. Tapi sebelum itu, sedikit pengenalan tentang diri saya. Nama saya Lim Jui Sun. Lim Jui Sun adalah nama saya sebelum Islam, nama lama. Selepas memeluk agama Islam, nama Islam saya sekarang adalah Lim Jui Sun. Saya tak tukar nama lah. Mungkin ramai orang di sini tak biasa kan dengar orang yang masuk Islam tak tukar nama. Tetapi kalau kita lihat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau lihat para sahabat, ramai di kalangan mereka masuk Islam pun tak tukar nama. Dia bukan sesuatu yang pelik sebenarnya. Mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selagi nama orang itu tidak mempunyai unsur syirik, nama orang itu tidak mempunyai makna atau maksud yang tidak elok, baginda tak kacau nama orang. Buktinya Salman Al-Farisi. Salman ni orang Parsi, dia bukan orang Arab. Nama dia pun nama Parsi. Kenapa Nabi tak suruh dia tukar nama? Buang nama Salman Al-Farisi, tukar nama Arab. Bilal bin Rabah. Bilal pun bukan orang Arab, dia orang Afrika, lebih tepat Ethiopia. Dia juga tak tukar nama. Maksudnya sunnah Nabi ini, selagi nama itu tidak mempunyai unsur syirik atau makna yang tidak elok, baginda tak suruh orang tu tukar nama. Tak macam Malaysia lah, semua orang masuk Islam kita suruh tukar nama. Tapi niat Malaysia bagus, sebab kita mudah untuk kita mengenali orang tu Islam ke tak Islam. Tapi tujuannya saya kekalkan nama, tujuannya bukan buat hal, tujuannya nak permudahkan ramai orang bukan Islam yang minat nak masuk Islam tapi belum bersedia nak tukar nama. Nak tahu makna nama saya? Yang tadi syarat tu makna yang baik kan. Lim ni nama keluarga. Lim ini tak ada mengena dengan Lim Guan Eng. Jui, nama kedua saya dituju kepada nama keturunan. Saya berketurunan yang ke-27 dalam pokok keluarga Lim. Sun, nama diri saya. Lim Jui Sun bererti menuju kejayaan. So itulah maksud atau makna nama saya. So itu sedikit pengenalan tentang diri saya. Kita teruskan kepada perbincangan malam ini, iaitu soalan lazim non-Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, boleh setuju ke kalau saya kata, Brother Lim kata Islam agama yang paling disalah ertikan? Yang paling disalah ertikan, bukan saja majoriti bukan Islam salah faham terhadap agama Islam, keliru terhadap agama Islam, malahan ada segelintir umat Islam pun kadang-kadang salah faham terhadap agama Islam. Betul atau salah? Dan macam mana boleh wujudnya begitu banyak salah faham di kalangan non-Muslim? Macam mana boleh terciptanya salah faham tu? Ada beberapa sebab yang menyumbang sehinggalah non-Muslim ini banyak bertanya tentang Islam.
Ada beberapa sebab. Pertama, media massa. Media massa main peranan yang amat besar yang menyumbang kepada kekeliruan. Kalau kita lihat media massa dunia, siapa yang menguasai? Kita orang Islam ke orang bukan Islam? Yang bukan Islam. Bayangkan mereka bukan Islam, tak tahu bahasa Arab, tak tahu selok-belok Islam, dan mereka yang menyebarkan mesej Islam. Apa akan jadi? Dia akan jadi mesej yang tak tepat, mesej yang tak betul, mesej yang out ataupun out of context, ataupun di luar daripada konteksnya. Dan seringkali mereka menyebarkan sesuatu yang setengah benar. Itu yang banyak menyumbang kepada kekeliruan. Social media. Tambahan lagi, social media kita orang Islam. Kalau kita tengok di Malaysia, social media di Malaysia, kalau program orang Islam, setuju tak? Majoriti pelakon orang Islam. Tapi jalan cerita orang Islam ini jalan cerita orang Islam ini membuat kita dekat kepada Allah ke jauh daripada Allah? Jalan cerita orang Islam ini biasanya apa? Islamik ke tak Islamik? Atau kurang Islamik? Maka non-Muslim bila dia lihat, wah, dia tengok orang masjid di sini, wow, orang Islam yang baik. Tapi bila tengok kat TV-TV, kat movie-movie ni, wah, ada satu jenis lagi orang Islam, lain macam punya. Disco ada, gangster ada, cicak man ada, banyak cerita hantu ada, hubungan lelaki ada hijab tak? Tak apa akan jadi. Nampak tak? Social media ni menyumbang kepada banyak kekeliruan. Dan kalau kita lihat di barat saja, orang Orientalis pada tahun 1800 hingga 1950, mereka telah menulis buku. Mereka kaji Islam, mereka menulis buku terhadap agama Islam. Dan tidak kurang daripada 60,000 buah buku yang telah dikarang oleh mereka terhadap agama Islam. Sebahagian besar tu mereka memfitnah agama Islam. 60,000 buah buku. Sama ada kita orang Islam mampu tak nak tulis 60,000 buah buku mengenai Islam dulu. Dan non-Muslim begitu rajin sekali. Yang kedua, agama dan budaya telah campur aduk. Di Malaysia ni campur aduk. Kadang-kadang kita tak boleh bezakan mana satu agama, mana satu budaya. Tengok macam sama je. Saya bagi contoh. Orang yang masuk Islam di Malaysia, yang sering kali disuruh tukar nama bapa kepada bin Abdullah atau binti Abdullah. Satu amalan yang kita telah amalkan berpuluh-puluh tahun di Malaysia. Padahal tukar nama bapa ni kepada bin atau binti Abdullah adalah budaya di Nusantara, bukan ajaran Islam, hanya budaya. Dan suatu budaya yang menyusahkan, suatu budaya yang menyebabkan ramai orang tak jadi masuk Islam. Yang ketiga, kadang-kadang kita mempunyai ulama-ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah bercakap sesuatu di luar daripada bidang kepakaran mereka. Faham tak? Dia pakar bidang A, tapi dia cakap B, maka dia bagi information yang kurang tepat kepada masyarakat. Dan masyarakat pula tak ada budaya nak siasat. Dan mereka tak kenal siapa yang pakar dalam bidang ini. Macam mana kita nak bertanya? Tanya siapa untuk dapatkan jawapan yang lebih tepat, pandangan yang betul. Itu masalahnya. So bila seseorang tu menceritakan sesuatu di luar daripada bidang dia, mudah menyumbang kepada kekeliruan. Orang bukan Islam di Malaysia, di satu dunia, mereka menilai agama Islam melihat apa? Melihat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ataupun melihat orang Islam. Mereka menilai Islam melihat sumber Islam ke orang Islam. Mana satu? Dia lihat orang Islam. Betul ke tak betul? Kalau dia jumpa orang Islam yang dalam masjid ini yang baik-baik, oh, Islam agama cantik. Tapi kalau di luar jumpa orang Islam yang kurang asam, orang sini tahu tak kurang asam? Tak betul sikit lah. Maka dia lihat Islam tu tak cantik. Sebenarnya menilai mana-mana satu agama
bukan melihat pengikutnya. Sepatutnya kita melihat sumber kitabnya, sumber agama, kitab agama tu. Pengikut ada pilihan, nak ikut ajaran agama tu atau tak nak ikut. Betul ke tak betul? Kita ada pilihan tak? Kita ada pilihan. Tapi sedihnya orang menilai Islam suka melihat umat Islam. Kalau mereka lihat umat Islam, Islam nampak cantik tak? Rasa-rasa? Rasa-rasa cantik ke tak cantik? Maaf saya tanya sikit soalan boleh? Buang anak paling banyak siapa? Penghuni penjara paling banyak siapa? LGBT paling banyak siapa? Bosiang bojan paling banyak siapa? Bolui paling banyak siapa? Tahu tak bolui tak ada duit lah, kurang duit lah. Berarti kalau kita lihat semua ini, saya cakap sikit saja. Semua ini, kalau non-Muslim lihat ini, dia akan tertarik tak kepada Islam? Tak. Mereka akan jauhkan diri daripada Islam. Tapi silap mereka adalah nak kenal Islam bukan melihat pengikut Islam. Mana-mana agama pun sama. Sebab nak nilai mana-mana agama, cuba baca kitab suci agama tu, bukan melihat pengikut tu. Tetapi kalau kita mati-mati mau lihat pengikut, boleh. Janganlah lihat pengikut yang paling teruk. Kita lihat pengikut yang terbaik. Betul tak? Contoh yang terbaik adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setuju tak? Alamak. Setuju ke tak setuju? The best example. Dalam Islam, kalau orang nak kenal Islam, ambil contoh bagi sirah Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Mereka akan mula mengenali siapa itu Nabi Muhammad SAW, dan mereka akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Satu lagi contoh yang menyumbang. Tengok bulatan ini. Nampak tak bulatan? Kalau tak nampak, sudah dekat. Nampak ke tak nampak sekarang? Gurau ya. Okey, bulatan satu, ada bulatan dua. Kedua-dua bulatan ini bertindih sedikit. Orang sini boleh faham tak bertindih? Overlapping. Sikit. Sebelah kiri dirujuk kepada orang bukan Islam. Sebelah kanan bulatan ini dirujuk kepada orang Islam. Yang bertindih itu adalah pergaulan antara orang bukan orang Islam dan orang bukan Islam. Pergaulan sikitlah. Okey, yang saya nak bincang adalah bulatan sebelah kanan ini dirujuk kepada orang Islam. Orang Islam di sini boleh majoriti orang ilmuwan Islam, ulama, mufti, ustaz, pengkaji-pengkaji agama dan sebagainya, pakar-pakar agama. Mereka berada di bulatan sini. Mereka di mana? Bagaimana? Mereka dekat kepada orang bukan Islam, ataupun mereka sangat jauh daripada orang bukan Islam? Jawapannya, sahabat sebut jauh. Masalah ini sebab orang yang paling banyak ilmu, orang yang paling layak untuk menerangkan Islam, masalahnya paling jauh daripada orang bukan Islam. Maka orang bukan Islam bila ada soalan nak tanya tentang Islam, dia tanya kat siapa? Dia terpaksa tanya kat orang yang berdekati bertindih, kawasan bertindih. Orang Islam yang tahu Islam sikit-sikit punya. Maka orang Islam pun jawab. Dan bila mereka jawab, buat non-Muslim ni yakin terhadap Islam ke atau tambah keliru? Ini sebahagian sebab-sebab yang tak ada masa saya nak bagi contoh lagi. Ini sebahagian sebab-sebab yang menyumbang kepada kekeliruan terhadap agama Islam. Mari kita lihat apa jenis soalan yang ada daripada non-Muslim. Kita mula simple-simple dulu. Yang pertama, non-Muslim ini bila mereka duduk bersama, mereka bila sebut tentang Islam, mereka akan motivasi satu sama lain. Jangan masuk Islam. Islam ni agama miskin, agama mundur. Dia akan cakap sesama mereka. Dia kata kalau kamu nak pilih agama, pilihlah agama Buddha. Agama Buddha ni maju, kaya raya. Contoh Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, Japan, China dan sebagainya. Dia bagi contoh begitu. Kalau tak mau Buddha pun tak apa, pilih Kristian pun bagus. Tengok negara Kristian maju, kaya raya. Tengok Amerika, tengok Britain, tengok Spanyol, tengok France, tengok Germany, tengok Holland dan sebagainya. Negara Kristian tapi maju tak? Kaya raya tak? Yes.
Tengok Islam. Negara-negara Islam, Pakistan, Kazakhstan. Pernah dengar tak? Ada tan punya semua ada masalah. Semua negara miskin, negara mundur. Betul? Dia akan bagi contoh. Inilah salah satu kefahaman non-Muslim. Macam mana kita nak ulas menjawab soalan mereka kalau mereka mempunyai pemikiran sedemikian. Yang pertama, apa yang mereka sebut tadi itu bukan salah sepenuhnya, bukan salah 100%. Apa yang mereka cerita adalah hanya betul 50%, salah 50%. Betul 50%, salah 50%. Saya tak nafikan memang banyak negara Islam yang miskin dan mundur. Saya tak nafikan. Tetapi banyak negara Islam yang maju kaya raya, macam Malaysia, Brunei, Qatar, Saudi, dan banyak negara Islam yang maju kaya raya. Maksudnya apa? Kalaulah kerana pilih Islam akan jadi miskin mundur, maka semua negara Islam akan jadi miskin mundur. Betul tak? Tapi kenapa ada yang maju kaya raya, ada yang miskin dan mundur? Artinya apa? Bukan kerana agama. Sikap seseorang tu, sesebuah negara tu, bukan kerana agama. Kalau kerana agama, semua sepatutnya jadi miskin dan mundur. Dan siapa kata beragama Buddha mesti maju kaya raya? Yang dia tak cerita tu, cerita sebelah lagi dia tak cerita. Negara Buddha banyak yang miskin dan mundur. Thailand, Laos, Cambodia, lagi apa? Sri Lanka. Okey, banyak negara Buddha yang miskin dan mundur. Sangat miskin, sangat mundur. Yang beragama Buddha. Maksudnya apa? Sekali lagi saya sebut, bukan kerana agama. Kalau beragama Buddha semua akan jadi kaya raya, kenapa banyak negara Buddha yang miskin dan mundur? Berarti tak ada kena-mengena dengan agama. Sikap satu-satu bangsa, satu-satu negara. Dan siapa kata beragama Kristian akan jadi maju kaya raya? Negara Kristian yang miskin mundur lebih banyak daripada yang kaya. Mungkin kita tak nampak kot. Kita hanya nampak Amerika, England. Senang aja nak tengok. Balik rumah, buka buku geografi. Tahu geografi tak? Tengok peta. Kita mula dengan South America. South America ni kita mula dengan Brazil, Argentina, Peru, Paraguay, Uruguay, Ecuador. Mana sama-sama? You bacalah semua nama-nama negara tu, semua negara Kristian. Tapi kenapa mereka begitu miskin, begitu mundur sekali? Sekali lagi, bukan kerana agama. Setuju tak? Filipin, negara Kristian yang begitu miskin sekali, begitu mundur sekali. So, kita kena setuju. Buat non-Muslim setuju, bukan kerana agama. Sebab dalam Islam, Allah tu maha adil. Siapa usaha, dia dapat. Siapa rajin, dia dapat. Setuju tak? Tengok negara Jepun. Dia negara apa? Tapi rakyat rajin tak? Sebab itulah mereka lebih maju. Maksudnya, Allah bagi rezeki kepada semua manusia. Siapa usaha, dia dapat. Tapi persoalannya, kenapa kita orang Islam masih lagi ramai orang Islam, negara Islam yang miskin dan mundur? Kenapa? Kita kena tahu sebabnya. Kalau kita tahu sebabnya, kita akan cari jalan untuk mengatasi masalah itu. Kalau kita tak tahu sebabnya, kita akan sentiasa kekal dalam miskin dan mundur. Apa sebabnya? Yang saya boleh fikir satu sebab je lah. Kita miskin dan kita mundur sebab kita umat Islam hari ini terlalu jauh daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu jauh. Apa maksud jauh? Kehidupan kita jarang-jarang kita berpandu kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita banyak berpandu kepada otak kita. Kita berpandu kepada apa pemikiran masyarakat. Tapi kalau kita orang Islam pegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita umat Islam akan jadi bangsa kita orang Islam akan jadi manusia yang paling berjaya di dunia ini. Sebab apa? Sebab kita pernah ada sejarah Islam memimpin dunia.
Islam pernah dilihat pandang tinggi oleh seluruh dunia. Sebab apa? Islam yang paling maju, paling kaya raya, paling advance dalam setiap bidang. Islam pernah. Sebab apa? Sebab orang dulu-dulu mereka pegang teguh kepada ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari ini Al-Quran ini biasanya dianggap sebagai kitab suci saja. Al-Quran ini bukan saja diturunkan sebagai kitab suci. Al-Quran diturunkan sebagai kitab panduan bimbingan kehidupan manusia. Tapi hari ini berapa kerap kita buka Quran, kita kaji, kita faham, kita amalkan kajian, kita sampaikan, kita mempertahankan Islam daripada serangan luar dan dalam. Ataupun Quran sekadar letak kat rumah, janji ada Quran, tulis-tulis sikit gantung kat dinding. Apa lagi? Oh, bila kahwin kita keluarkanlah, bila kematian kita keluarkanlah. Adakah itu tujuan Quran diturunkan? Ini pertama. Yang kedua, hari ini non-Muslim, bagi non-Muslim, saya bagi lain macam punya soalan lah. Saya pernah ditanya oleh non-Muslim, ini soalan bagi dia sangat penting. Dia kata, okey, sekarang ni macam ni. Dia kata, kalau Islam sampai kat dia, dia tak nak terima. Sekarang ni dia usia 30 tahun lah, dia menolak. Dan dia mati 60 tahun. Maksudnya, dia menolak kebenaran selama 30 tahun. Dia tanya saya, kalau dia mati, masuk mana? Saya cerita, pertama, dalam agama Islam, bila kebenaran sampai, kita terima, kita beriman. Bila kebenaran sampai, kita menolak, sengaja menolak, kita kena jawab. Betul tak? Kalau Islam tak sampai, itu lain cerita. Sekarang ni dia tanya, Islam sampai dia menolak 30 tahun dan dia mati. Dia mati masuk neraka berapa lama? Dia nak tanya berapa lama pula. Tapi tanya orang Islam cakap apa? Selama-lamanya. Betul? Wah, dia pula marah. Mana masuk akal? Apa punya agama? Saya hanya menolak 30 tahun. Saya buat silap 30 tahun. Hukum saya lah 60 tahun ke? Tapi kenapa nak masuk saya di api neraka selama-lamanya? Apa logiknya? Wah, dia cabar saya macam tu. Kurang asam betul. Saya cakap dengan dia, isu di sini bukan jangka masa. Bukan berapa panjang masanya, berapa pendek masanya. Bukan. Isunya adalah tahap jenayah. Tahu tak tahap jenayah? Dalam agama Islam, dosa paling besar apa? Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke? Dia menolak tauhid, dia pergi sembah berhala, dia syirik tak? So isunya bukan jangka masa, isunya adalah tahap jenayah. Saya bagi contoh, mungkin senang orang nak faham. Nauzubillah. Contohnya seorang wanita kena rogoh. Nauzubillah. Contoh tak cantik tapi sebagai contoh saja. Okey, ini yang saya boleh fikirlah kan. Okey, kita dapat tangkap si perogol itu, bawa ke muka pengadilan, bawa ke mahkamah, dan hakim jatuhkan hukuman kepada lelaki si perogol itu. Masuk penjara 30 tahun, kena 30 kali sebatan. Wah, lelaki ni komplain. Apa punya hakim? Saya baru enjoy tak sampai 1 jam. You nak hukum saya 30 tahun, 30 sebatan? Sepatutnya hukum saya 2 jam ke 3 jam penjara. Isu di sini bukan masanya, berapa panjang, berapa pendek. Isunya adalah tahap jenayah. Ya, bagi kamu, bagi dia 1 jam, bagi wanita tu seumur hidup. Tahu tak wanita yang nauzubillah, betul tak? Kalau sesuatu ini yang berlaku terhadap diri mereka, dia malu tak dengan masyarakat? Dia kemungkinan tak dia mengandung? Dan dia trauma tak sekarang nampak lelaki? You rosakkan hidup wanita itu. Sebab itulah bukan masa 1 jam untuk kamu. Itu adalah tahap jenayah, kamu rosakkan kehidupan wanita itu. Itulah tahap jenayah itu. Sama juga dalam Islam. Kalau dia menolak dan dia syirik kepada Allah,
Bukan pasal sekadar tolak, tetapi berlaku syirik kepada Allah, maka itu dosa yang paling besar dalam Islam. Surah An-Nisa surah keempat ayat 48 dan juga ayat 116. Satu-satunya dosa yang Allah tak akan ampun, melainkan orang tu bertaubat. Setuju tak? So kita kena bagi dia faham, it's not the time, the period of time, how long or short. It is the degree of the crime, tahap jenayah tu. Biasa dengar tak orang Islam, kefahaman kita lah, kita kata non-Muslim menyembah patung berhala. Betul ke? Sebenarnya lebih tepat, mereka ni sembah menghala ke arah berhala itu. Mereka menjemput Tuhan datang ke situ. Boleh faham ke? Kalau kita kata dia sembah berhala, dia kata tak, aku tak sembah berhala, aku sembah Tuhan. Aku jemput Tuhan datang ke situ. Tapi dari sudut kita, mereka sembah berhala. Boleh faham? So kita tuduh mereka sembah berhala, mereka pun tuduh balik. You orang Islam pun sama juga. Bila kita solat, kita menghala ke arah mana? Kita kata Kaabah. Kamu juga sembah berhala. Hanya berhala kamu ni jauh dan kurang handsome. Nah, ramai yang orang sembah berhala, dia ingat kita sembah Kaabah. Padahal Allah firman dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 149. Yang Allah sebut tentang apa? Allah sebut tentang Allah perintahkan kita dulu, asalnya kiblat kita menghala ke Masjid Al-Aqsa. Dan Allah perintahkan kita untuk berpindah ke arah Masjidil Haram. Is the direction, arah itu. Bukan bangunan itu. Is the direction, menghala ke arah itu. Kenapa satu arah? Untuk menunjukkan kesatuan, unity. Dan kalau kita nak buktikan kepada non-Muslim, kita tak sembah Kaabah, senang aja. Macam mana? Kita hanya perlu pergi ke Mekah. Kalaulah kita just imagine sajalah, kita dapat bawa Kaabah tu, pindah Kaabah tu, letak dekat Kedah Al-Usta. Lepas ini manusia di dunia solat menghala ke Al-Usta ke menghala ke Masjidil Haram? Tetap Masjidil Haram. Betul tak? You pindahlah mana pun, itu menunjukkan apa? Itu jelas membuktikan kita tak sembah Kaabah. Kalau kita sembah Kaabah, you pindah ke Al-Usta, kita solat menghala ke arah Al-Usta. You pindah kat mana? India, kita solat menghala ke India contohnya. Mana-mana saja. Ini jelas buktikan kita tidak sembah Kaabah. Kalau orang yang sembah berhala, you cuba alihkan berhala itu. Asalnya kat sini, you cuba alih kat situ. Orang yang sembah berhala datang sini kan datang situ pula. Dia akan pergi ke situ. Betul tak? Itu menunjukkan jelas kita tidak sembah Kaabah. Okey, contoh lagi. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kenal ke Bilal? Dia selalu panjat atas Kaabah, pijak Kaabah, dan dia beri azan. Kalau kita sembah Kaabah, berani tak kita nak pijak Kaabah tu? Berani tak? Kalau kita sembah Kaabah lah, okay, senang aja. Nak tahu betul ke tak betul, senang aja. Kita buat satu eksperimen. Eksperimen tu apa? Kita ajak kawan-kawan yang agama lain, hanya kerjasama saja. Kerjasama saja. Orang yang sembah berhala, keluarkan patung-patung berhala dia. Okay, keluarkan patung berhala. Saya tak nak sebut nama agama lah, nanti orang sensitif. Mereka keluarkan patung-patung agama mereka, kita keluarkan Kaabah. Apa kita buat? Kita pijak Kaabah dulu. Lepas tu kita minta mereka, silakan, jangan segan-segan, please come. Mereka berani tak pijak patung berhala mereka? Mereka tak akan pijak. Betul tak? Sebab mereka sembah arah tu. Mereka sembah, mereka anggap Tuhan tu ada kat situ. Betul? Dan kalau kita pijak Kaabah, jelas tak buktikan kita tak sembah Kaabah. Dan kalau kita lihat lagi, sejak dulu lagi, Kaabah ni sudah beberapa kali telah dirunturkan dan dibangunkan balik. Kadang-kadang berminggu-minggu, kadang-kadang berbulan-bulan tanpa Kaabah, sebab masa nak bina balik itu. Tahu tak, berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa Kaabah. Orang Islam satu dunia solat ke cuti? Jawab betul-betul. Solat ke cuti? Tanpa Kaabah pun tetap kita solat 5 waktu. Betul tak? Itu buktikan jelas tak kita tak sembah Kaabah.
Dan kalau kita lihat tiap-tiap hari berjuta-juta orang di dunia pijak Kaabah. Pernah tengok tak sejadah? Sini sejadah anak ni ada sejadah yang ada gambar Kaabah, betul? Pernah tak kamu terpijak? Kamu ada mohon maaf tak? Sorry ada. Berjuta orang di dunia pijak Kaabah. Orang yang sembah berhala, gambar berhala pun mereka tak akan pijak. Setuju tak? Dan soalan ini dia tidak datang daripada orang Yahudi atau Nasrani. Tahu kenapa? Soalan sedemikian tuduh kita ataupun tanya kita, adakah kita sembah Kaabah? Dia tak akan datang daripada orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Sebab orang Bani Israel, orang Yahudi dan Nasrani, kalau kitab mereka ada menceritakan orang kaum Bani Israel in the book of Psalm chapter 138 verse number 2. Dalam kitab dia mencerita tentang apa? Mencerita tentang kaum Bani Israel, kiblat mereka adalah solat menghala ke Masjid Al-Aqsa. Sebabnya kenapa Allah suruh kita tukar? Allah tak sebut, tapi mengikut kefahaman saya, mengikut pandangan pribadi saya, Allah suruh kita pindah sebab orang Yahudi dan Nasrani telah terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Mereka telah sesat daripada ajaran yang sebenar. Allah tak nak kita share satu kiblat dengan mereka. Maka itu satu ujian untuk kita. Bila Allah suruh kita tukar kiblat, kita tukar. Sambung. Dalam Islam, dalam agama Islam, babi boleh makan tak? Halo? Dalam Islam, babi boleh makan tak? Boleh. Dengar elok-elok. Babi boleh makan tak? Saya tanya, babi boleh makan tak? Boleh. Alamak, macam ajaran sesatnya. Dengarlah elok-elok bahasa saya. Saya tanya, babi boleh makan. Kalau tak percaya, lepas solat isyak kita pergi kandang babi. Tengok babi makan tak? Memang babi makan. Kita orang Islam boleh makan babi tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Apa salah babi? Apa dosa babi? Kenapa kita maki orang, suka maki babi betul? Betul, biasa dengar tak orang maki macam tu? So apa salah babi? Apa dosa babi? So non-Muslim ini sampai hari ini di Malaysia, kita dah merdeka 60 lebih tahun, non-Muslim masih tak faham kenapa orang Islam tak boleh makan babi. Dan orang Islam pula seringkali bagi jawapan yang membahayakan dirinya sendiri. Jawapan yang membahayakan. Biasa apa jawapan kita bagi? Najis. Betul, ayat Quran tu sebut rich tu najis. Najis ni sudut kita apa? Non-Muslim punya kefahaman najis tu apa? Sama ke beza? Apa saya makan hari-hari kata najis? Faham ke? Okay. Yang kedua, kita pula bagi alasan kenapa kita orang Islam tak boleh makan. Sebab kita kata tak boleh makan babi sebab dia ada jenis dipanggil tapeworm, sejenis sejenis cacing, sejenis kuman contohnya. Okey, sangat bahaya. Kalau telur dia sangat panjang, kalau sampai ke jantung kita heart attack, sampai ke otak lost memory. Wah, kita bagi macam-macam contoh. Soalan saya, dalam Quran sebut ke cacing, kuman cacing? Sebut tak? Tak ada. Hadis sebut tak? Tak ada. Ingat, bila kita bagi satu jawapan, jawapan tu di luar lingkungan Al-Quran dan Sunnah, berhati-hati di jalan raya. Kenapa? Sebab bila kita hujah sesuatu tanpa lindungan Al-Quran dan Sunnah, kita dalam keadaan bahaya. Kenapa? Contoh, non-Muslim tanya, apa kata hari ini sains begitu maju, saintis boleh cipta sejenis vaksin, sejenis ubat yang boleh bunuh semua kuman-kuman dalam badan-badan babi itu. Persoalannya, adakah babi sudah halal? Tak ada kuman lagi mah. Tadi you bagi alasan kuman kan? Sekarang tak ada kuman, tak ada cacing lagi. Adakah sudah halal? Kalau tak halal, isunya bukan kuman. Kenapa kamu bagi jawapan kuman? Berarti nak tahu teknik menjawab adalah bila orang tanya kenapa tak boleh makan, jawapan yang ringkas adalah kita orang Islam tak makan babi sebab ini perintah Allah. Allah sebut dalam Quran, perintah Allah Subhanahu wa taala. Betul?
Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 173, surah Al-Maidah surah kelima ayat nombor 3 dan sebagainya. Ayat Quran banyak mengharamkan makan daging khinzir. Jelas? Kita tak makan sebab perintah Allah, sebab Allah adalah pencipta. Dia tahu apa yang baik untuk kita, apa yang tak baik. Dia yang mencipta seluruh alam ini. Kita tak makan sebab perintahnya. Masalahnya kita bagi sebab di luar daripada lingkungan Quran dan Sunnah. Itu cari sakit. Kita tak makan sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang mereka akan tanya, kalau tak boleh makan, kenapa Allah dah cipta? Tak ciptakan tak ada masalah. Cakap dengan dia, bukan semua barang cipta untuk makan. Allah bukan saja cipta babi, dan Allah juga cipta batu. Tanya dia, you makan batu tak? Dia kata tak makan. Kenapa tak makan? Semua cipta untuk makan ke? Bukan. Setiap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ada fungsi-fungsinya, ada tugas-tugasnya. Bukan semua cipta untuk makan. Setuju? So kita kena tahu teknik berhujah, macam mana nak terangkan. Dan yang tak makan babi ini bukan orang Islam aja. Dalam agama Yahudi, mereka tak makan babi. In the book of Leviticus chapter number 11 verse 7 and 8, dalam kitab Yahudi. In the book of Deuteronomy chapter number 14 verse number 8, kitab Yahudi sebut apa? Thou shalt not eat the flesh of the swine, it is unclean for you, thou shalt not touch it. Kamu tak seharusnya makan daging khinzir. Dia tidak suci bagi kamu, tidak bersih bagi kamu. Kamu tak seharus sentuh pun. Orang Yahudi tak makan. Sepatutnya orang Kristian pun tak makan. Dalam Bible pun mengharamkan dan makan daging khinzir. Tapi mereka telah halalkan. Lagi apa agama lagi tak makan daging khinzir? Banyak agama lagi. Orang Cina yang vegetarian semua tak makan khinzir, tak makan babi. Betul tak? Vegetarian. Tapi mereka tak pernah soal kenapa dia tak makan babi. Dia tak soal. Hanya soal orang Islam. Ini sebahagian soalan-soalan yang non-Muslim sering kali tanya. Okey, saya kalau boleh, mungkin saya tengok ramai orang di sini, apa kata saya buka untuk kamu tanya soalan. Apa soalannya you nak saya ulas? Kamu tanya, saya jawab. Nak cuba ke? Boleh? Wah, orang sini banyak merendah diri. Okey, ada soalan, silakan. Waalaikumsalam. Depanlah sikit. Saya tak makan you. Dia pegang mic. Pegang mic. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi bin Saya tanya pada macam dalam kehidupan harian kita, macam ada ramai sahabat-sahabat yang non-Muslim, ada jiran non-Muslim, dan kemudian agak close dengan orang ini juga. Cuma saya macam mana cara kita nak mengintroducekan, nak mengenalkan Islam. Dan kita lebih baik memang hidup secara ini pun. Cuma kita nak kenal Islam, kita ada perasaan Islam, takut dia terlalu juga. Terima kasih sahabat soalannya. Seringkali berkawan dengan non-Muslim, kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak sampaikan Islam, takut dia rasa sensitif dan sebagainya. Betul? Sebenarnya dakwah ni ada macam-macam cara. Okey? Dakwah ada macam-macam cara. Yang penting mula dengan dakwah bil hal. Dakwah dengan akhlak yang baik, contoh yang baik. Sebab kita bagi satu pandangan, bagi satu image kepada dia, this is a good Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh buat dakwah ni bagi risalah. Okey, bagi risalah. Kita boleh bagi buku, bagi brochure, bagi pamphlet dan sebagainya. Bagi Quran. 3, kita boleh bagi bantuan kepada mereka. Kita boleh bagi bantuan. Kita boleh bagi bantuan kepada non-Muslim sebagai dakwah. Kalau kita nak bercakap, nak menyampaikan cara pertuturan, kita perlu hadir beberapa kursus dulu, pergi latihan dulu. Jangan hantam. Ini masalah ni,
Bila kita nak buat sesuatu, contohlah saya gunakan, kita nak mempromosikan produk kita, perlu tak kita ada product knowledge? Perlu tak kita tahu teknik presentation? Perlu tak kita tahu macam mana nak yakinkan orang, mula daripada mana, macam mana nak jawab soalan, macam mana nak berhujah? Kita kalau itu semua tak ada, bila kamu cuba sampaikan, orang tanya balik, you mati. Masalah kita hari ini, kita mempunyai produk yang terbaik, iaitu Al-Quran. Setuju tak? Tapi kita punya salesman ni, orang yang nak mewakili Islam ni, nak menyampaikan Islam ni, tak ada skill, tak ada standard, tidak bersedia. Dan kamu tahu, kalau kita nak tahu cara menyampaikan, dia mesti mau pergi kursus. Orang buat insurans, dia pergi kursus tak? Dia ikut tak dia punya ketua? Bila ketua telah terangkan, dia duduk sebelah, dia belajar tak? Dia ikut. Orang yang buat direct selling pun sama. You kena tahu product knowledge, you kena tahu presentation, you kena tahu teknik. Tapi kita orang Islam, semua tak mau belajar, hanya nak buat. Kalau kita nak buat macam ni, susahlah kita nak ajak non-Muslim kepada Islam. Sebab apa? Sebab teknik kita lemah. Non-Muslim ini dia ada hujahnya, dia ada pegangannya, dia ada satu program di sini. Kalau kita nak program dia, nak dakwah kat dia, kita nak masukkan program kita kuat tak? Program kita hebat tak? Teknik kita bagus tak? Kalau kita tak pergi kursus, pergi belajar, pergi kursus, pergi belajar, pergi hafal cara penyampaian, tanya soalan, kenapa? Kalau kita polish diri kita sendiri, maka bila jumpa non-Muslim, kita ada idea macam mana mau cakap, ada idea macam mana mau dakwah. Saya bagi beberapa contoh. Ingat, dakwah non-Muslim ini orang kata no demand, don't supply. No demand, don't supply. Dia mesti mau ada permintaan, kita mesti buat dia supaya mau tanya. Okey, buat dia mau tanya, barulah kita supply. Kalau orang tak minat, you nak cakap apa? So, you kena buat dia nak tahu. Bila dia mula tanya, kamu jawab. Macam mana jawab? Dia ada tekniknya. So, bagi saya, sahabat, yang kamu sekarang yang boleh buat, jadi Muslim yang terbaik di depan, bersama dengan kawan non-Muslim. Berarti dia nampak kamu, wah, you are good Muslim, sincere Muslim, hardworking Muslim, friendly Muslim. Faham ke ni? So, itu yang sangat penting. So, itu cadangan yang saya boleh. Kalau nak bincang macam mana nak sampaikan, saya perlukan masa yang amat panjang. Sebab kalau saya masuk topik aja, kena hujah semua tu. Mungkin ada peluang ya, kalau orang sini minat, anjurkanlah khusus latihan dakwah. Saya datang bagi latihan, step by step. Nah, bila kamu dah belajar semua ilmu ini, kamu ada idea lah macam mana nak turun padang buat dakwah. Saya dulu-dulu 26 tahun yang lalu, Islam saya pun tak kenal. Jadi macam mana saya boleh menyampaikan Islam? Tapi sebab saya belajar, saya mengkaji, saya tak berhenti belajar, mengkaji, menyampaikan. So macam itulah progress dia. Perlahan-perlahan kita punya ilmu akan meningkat, skill akan meningkat, teknik akan meningkat. Maka pada masa itu, jumpa siapa-siapa, kita tahu macam mana nak buat. Wallahu alam. Harap-harap jawab soalan tadi lah. Ada soalan lain? Kita ambil satu lagi sebelum kita akhiri kuliah malam ni. Ada soalan? Saya kira sampai 5. Kalau tak ada soalan, kita akhiri kuliah malam ini. 5, 4, 3. Silakan. Nak tanya, relevan kalau ilmu perbandingan agama ini diajarkan waktu sekolah? Soalan yang sangat bagus. Saya ulang soalan ni. Sahabat tanya, wah, ni muda ni, budak ni. Saya tengok, sorry lah, saya tengok you muda. Saya pun muda juga. Saya selalu 28 tahun. Sejak dulu orang tanya saya, tiap-tiap kali tanya, Brother Lim, umur berapa? 28. 5 tahun lalu you kata 28. Orang yang benar, dia tak akan tukar kata-katanya. So sentiasa 28. Okey, gurau aja. Okey, sahabat tanya, relevan apa? Okey, relevan ke tidak perbandingan agama diajar kepada umat Islam? Betul tak? Di sekolah.
Di sekolah, kalau tanya saya, sangat relevan. Kadang-kadang mungkin kita orang Islam ni rasa mukaranatu adian, mukaranatu adian, perbandingan agama ni, kita ingat sesuatu yang asing. Betul? Kita silap. Keseluruhan Al-Quran, the whole Quran, keseluruhan Al-Quran, perbandingan agama. Ni baca surah Al-Fatihah, perbandingan tak? Jalan yang lurus, jalan yang pesong. Bandingkan tak? Kegelapan ke cahaya. Bandingkan tak? Tauhid, syirik. Ini perbandingan agama dalam Quran. Kalau kita baca Quran semua, kamu akan jumpa banyak sekali. Daripada muka surat pertama sampai muka surat terakhir, penuh dengan perbandingan. Kamu buat baik, Allah bagi ganjaran. Kamu buat jahat, Allah akan hukum. Betul tak? Melainkan kamu perbandingan. Perbandingan ini sangat penting untuk umat Islam. Kalau kita dapat banding, kita akan menghargai Islam. Masalah kita hari ini, tak belajar perbandingan, hanya ajar Islam saja. Dan kita tak biasa, tak belajar perbandingan. Non-Muslim, dia ada hujahnya. Bila dia sampai kepada kamu, kamu tak biasa dengar, kamu mungkin akan keliru. Maka perbandingan tu buat seseorang tu menghargai, dapat bezakan kebatilan dengan kebenaran. Wah, dia akan rasa semangat, dia akan rasa confident. Tak ada sesiapa boleh kacau dia. Sebab itulah perbandingan agama ni bagi diri saya amat penting dipelajari di sekolah. Daripada sekolah rendah pun lagi kita kena mengajar dia. Supaya apa? Supaya bila mereka dah belajar ilmu perbandingan agama, jumpa non-Muslim, hai, kacang putih. Dia tahu hujah. Dia tahu nak menyampaikan. Dia tahu beza apa yang persamaan, apa perbezaan. Okey? Dia tahu mana satu hak, mana satu batil. Dan dia tahu hujahnya. Bukan saja tahu jawapan, dia tahu hujahnya. Maka itu subjek yang sangat-sangat penting. Saya amat galakkan umat Islam belajar perbandingan agama. Sebenarnya di Malaysia ni bukan saja perbandingan agama lah, dia kena tambah satu lagi. Kita umat Islam, bagi saya lah, seolah-olah amat digalakkan untuk belajar usul fiqh, kawaid al-fiqhiyah dan maqasid syariah. Saya amat galakkan kita belajar. Sebab berlaku hari ini, dalam dalaman Islam sendiri kita berpecah belah. Kita mempunyai perbezaan pandangan, kita kadang-kadang tuduh menuduh. Betul ke? Ada kemungkinan tak dia khilaf? Ada kemungkinan tak kadang-kadang perkara itu khilaf? Sebab ini manhaj mazhab ini, manhaj mazhab ini dan sebagainya. Kalau kita belajar usul fiqh, macam contoh kita tengok TV kan. Saya tak tengok TV ya. Saya tak ada TV pun. Tapi point di sini ada satu program kat TV. Dululah, sekarang saya tak ikut lagi. Dulu saya pernah dengar orang kata ada satu program dipanggil Tanyalah Ustaz. Pernah dengar? Itu program yang bagus. Bila orang tanya soalan, Ustaz bagi jawapan. Cantik, alhamdulillah. Satu perkara saja tak ada, kekurangan. Kadang-kadang Ustaz tidak menjawab, tidak bagi tahu kita macam mana dia dapatkan hukum ini. Dia terus bagi jawapan. Dia tak bagi tahu, oh, kenapa dia dapat jawapan ini, kenapa dapat hukum ini, sebab hujahnya macam ni, macam ni, macam ni. Ini kita tak belajar. Maka kita apa-apa cakap, Ustaz cakap, apa cakap, ulama cakap. You sendiri tak tahu kenapa begitu. So kenapa tu sangat penting yang kita orang Islam perlu belajar. Kalau kita belajar bidang ini, kita akan berlapang dada, kita akan menghormati satu sama lain. Itu pandangan saya lah. So ya, harap jawab soalan tadi. Wallahu a'lam. Okey, saya rasa masa pun dah masa pun dah lewat. Saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi masjid dan juga ahli jawatan kuasa atas jemputan kuliah malam ini. Okey, dan ada beberapa tulisan saya, mungkin siapa-siapa minat nak tengok, terutamanya tengok buku Purple ini. Kalau nak faham agama Kristian, buku ini. Nak hujah Kristian, buku ini. Dan dalam buku ini ada beberapa perkara yang kita orang Islam keliru. Kita campur adukkan ajaran Kristian ke dalam Islam. Pernah tengok tak salah sila Nabi? Nabi catat Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW.
Pernah tengok tak poster tu? Majority poster yang ada di Malaysia yang salah. Yang salah kat mana? Dia mengikut Israeliat, dia mengikut Bible punya hujah, bukan Islam punya hujah. Dan saya ulas dalam buku ini. Dan satu lagi, kita keliru, masyarakat, budak-budak sekolah selalu keliru. Bila tanya iblis asal dia siapa, jangan jawab. Ramai di kalangan kita masih lagi berkefahaman iblis asalnya ketua malaikat. Kita tak tahu iblis asalnya siapa. Kita tak tahu asal usul ceritanya. Kalau kata iblis asalnya malaikat, dia rujuk kepada the fallen angels dalam agama Kristian, bukan Islam. Dalam Islam Allah kata kanan minal jin, iblis datang dari golongan jin. Surah Al-Kahfi surah ke-18 ayat 50. Banyak lagi saya ulas macam mana nak buktikan keaslian Al-Quran, benar-benar kalam Allah. Yang saya ceramah tadi tengah hari tadi di masjid, tak ingat masjid mana, tetapi tentang tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Buku terbaru 2 ni sangat penting, iaitu hubungan dengan 40 akhlak hikmah, 40 akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan ini sangat sesuai kita orang Islam dan dihadiahkan kepada non-Muslim. Dan hubungan dengan non-Muslim ni memang, kalau kita nak dakwah, kita kena tahu dalam Islam macam mana kita boleh kawan dengan mereka, tahap mana dan sebagainya. Last, saya daripada NGO IDT, Interaktif Dakwah and Tarbiyah. Kami mempunyai 4 cawangan di Kuala Lumpur, Kuantan, Penang dan juga Melaka. Dan insya-Allah selepas raya kami akan buka di KK, Kota Kinabalu. Dan kami sekarang ni telah beli satu bangunan yang besar. Okey, dan dalam proses dia dengan bank, kami akan bina sebuah dipanggil Academy Dakwah. Dia macam missionary school. Di Malaysia kita ada banyak missionary school. Kristian punya melahirkan missionary pendakwa mereka. Tapi di Malaysia kita banyak sekolah pondok, banyak sekolah agama, dan kita belum ada lagi akademi dakwah. Dan ini akan jadi akademi dakwah yang pertama. Dan saya nak ajaklah muslimin muslimat, bagi mereka yang ingin nak bersama dengan kami, ingin nak jadi ingin nak melabur melalui IDT, nak berpegang saham dalam IDT, kami ada tabung di luar nanti. Kami juga, siapa-siapa yang nak bayar zakat, silakan. Kami akan gunakan itu untuk akademi dakwah. Kami latih 10 negara Southeast Asia, dan kami latih dan akan hantar mereka balik ke negara, dan akan bagi mereka gaji penuh untuk jalankan kerja dakwah di negara mereka. Okey, dan kami ada sumbang. Kalau boleh pergi Google, tekan perkataan sumbang, SUMBANG dakwah, dakwah.my. Dan kamu isi saja, dan dia akan buat, kamu boleh pilih kamu nak menyumbang bulanan berapa, 30, 50 dan sebagainya. Dia akan buat auto debit, dan wang itu akan digunakan untuk akademi dakwah. Dan saya galakkanlah siapa-siapa yang nak melabur untuk saham akhirat. Okey, so itu saja perkongsian saya malam ini. Maaf kalau terkasar bahasa orang Melaka, memang kasar sikit, tapi insya-Allah hati baik. So terima kasih banyak. Assalamualaikum.